Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan. Kitab Taqribul Ikhwan pada halaman muka surat 20, Kitab Jawi, baris yang di tengah, perenggan yang di tengah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Bahasan sifat iradah. Bahasan sifat iradah. Sifat iradah Allah Ta'ala. Jadi pada malam ni kita sambung Kitab Taqribul Ikhwan, di mana perbahasan kita pada malam ini iaitulah berkaitan dengan perbahasan sifat iradah Allah. Sifat iradah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sifat ma'ani itu. Apabila dikatakan setengah, maksudnya ada banyaklah sifat ma'ani ini. Kerana itu diisyaratkan dengan kata setengah. Sebab apa dikatakan setengah? Sebab banyak lagi sifat-sifat ma'ani ni. Jadi pada malam ni sifat iradah ni setengah daripada sifat ma'ani itu ialah iradah. Sifat ma'ani ni maksudnya sifat yang jenis ada. Itu panggil sifat ma'ani. Adapun sifat wujud, sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, itu bukan sifat ma'ani. Itu bukan sifat yang bangsa ada, hanya sungguh sahaja. Kita kata Allah ada, diri sifat ada tu hanya kita reti sahaja. Ada. Sedia kala Allah Ta'ala, Allah bersifat dengan sifat qidam. Sifat qidam tu yang kita reti sedia kala Allah Ta'ala, sedia kala tu hanya kita faham sahaja. Faham di fikiran kita bahawasanya Allah bersifat ada dia, itu sedia kala, yang dikatakan sifat qidam. Kemudian sifat baqa, Allah bersifat dengan baqa, dengan bahawa ada Allah Ta'ala tu kekal.
tidak hancur, tidak fana, tidak musnah, tidak mati. Ada Allah Ta'ala kekal tu hanya kita reti sahaja. Allah tu kekal. Sifat kekal tu reti sahaja, bukan benda yang ada. Tu namanya sifat yang mana kita panggil benda yang amrun iktibari. Tu istilah dia lah. Istilah dia. Adapun sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, sifat basar, sifat kalam, lagi akan datang. Ini semua jumlah daripada sifat ma'ani. Ini 7 ni. Mulai daripada kudrat hinggalah sifat kalam. Ini masuk dalam kata sifat ma'ani. Tak sama dengan yang wujud, dengan hingga wahdaniyah tu dia tak sama. Hak tu hanya sungguh saja, reti sahaja sifat-sifat tersebut, wujud hingga wahdaniyah. Adapun bermula daripada kudrat hinggalah sifat kalam, 7 ni nama dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat bangsa ada dalam bahasa Melayu. Istilah dalam kitab Usuluddin sebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni fahamlah kepada kita bila sebut ma'ani, sejenis sifat yang bangsa ada. Sifat tu ada. Allah tu ada, zat Allah tu ada. Sifat kudrat ni pun ada di Allah. Sifat iradat ni pun jenis ada. Sifat kalam ni pun jenis ada. Sifat sama, sifat basar, semua sifat-sifat ni jenis dia ada. Sekira-kira ada, takdirlah kalau Allah Ta'ala nak buka hijab, takdirnya, andainya Allah buka tabir, boleh lihat zat Allah, boleh juga lihat sifat kudrat Allah ada di Allah Ta'ala, boleh juga lihat sifat iradat Allah ada di Allah Ta'ala, boleh juga lihat sifat sama basar kalam ada di Allah. Sebab apa? Sebab sekalian sifat-sifat tersebut sifat yang jenis ada. Itu dia panggil sifat ma'ani. Adapun wujud kidam bakak, diri sifat dia tu, kalau Allah buka tabir hijab, tak boleh. Tak boleh nak lihat sifat wujud tu. Tak boleh nak lihat sifat kidam tu sendiri. Tak boleh nak lihat sifat bakak itu sendiri. Tak boleh nak lihat diri sifat mukhalafah itu sendiri. Tak boleh sehingga wahdaniyah. Kerana sifat tu hanyalah reti sahaja. Sebanding dengan kita lah. Kita ni ada. Mana kita kata ada? Ni, ni tubuh kita ada. Diri ada tu mana? Tu hanya reti sahaja bahawa kita ni ada. Itu. Maka ada di kita tu hanya sungguh. Satu lagi, sifat ma'ani. Kita ada juga sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani di kita? Hitam. Kalau saya berkulit hitam, sifat ma'ani saya bersifat dengan hitam. Mana hitam? Oh, boleh tunjuk. Boleh tengok hitam tadi tu. Putih ke? Itu dikatakan sifat ma'ani. Itu sifat ma'ani. Beza sifat ma'ani dengan sejenis sifat lagi yang kedua, nama dia sungguh. Sifat yang jenis sungguh. Baik, adapun sifat iradat ni, sifat ma'ani, sifat jenis ada. Ini sifat iradat ni, sifat jenis ada. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Iaitu makna bagi sifat iradah. Apa itu iradah? Sifat iradah pun panggil, sifat masyiah pun panggil. Ada 2 nama di sifat iradah ni. Satunya nama sifat iradah. Kebanyakannya mengatakan, membilangkan dalam kitab-kitab dengan panggilan iradah lah. Ada juga dalam kitab-kitab yang lain
yang mungkin hanya sebilangan sahaja menyebutkan bahasan sifat masyiah. Masyiah ni pun sama dengan iradah. Adapun iradah ambil daripada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yasin yang kita selalu baca, innama amruhu iza arada atau arada. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala apabila menghendaki ia Allah. Innama amruhu iza arada, apabila Allah Ta'ala menghendaki syai'an, akan sesuatu benda. Apabila Allah kehendak akan sesuatu benda ni, iza arada syai'an ayyaku, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka Allah Ta'ala kata jadilah, maka jadilah benda tu. Bila Allah Ta'ala kehendak akan sesuatu nak ada, Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah benda tu. Itu aradah. Tapi dalam ayat ni, jangan kita salah tafsir. Jangan kita salah tafsir dengan mengatakan, oh, Allah Ta'ala kalau dia nak buat satu-satu benda, Allah Ta'ala kehendak nak menjadikan sesuatu perkara, Allah kata jadi, jadilah benda tu. Itu salah tafsir tu. Terjemahan betul lah. Apabila Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah sesuatu yang Allah Ta'ala kehendak nak jadi. Itu terjemahan. Adapun daripada sudut tafsiran makna bukan begitu. Bukan Allah kata jadi, lalu tu jadi perkara tadi. Jadilah manusia, jadilah manusia. Jadilah langit, bukan. Bukan makna ayat begitu. Kerana kata-kata tu, jadi perkataan mengatakan dengan hanya jadi, kata tak boleh nak jadi. Seperti kita lah, contoh banding sahajalah. Nak buat apa kita, nak air contohnya. Nak air, tak jadi air kalau kita tak buat. Dengan sekadar kata tu. Yang menjadikan apa dia? Sifat kudrat. Allah yang bersifat dengan sifat kudrat yang menjadi. Bukan dengan kata tu jadi. Bukan. Jadi ayat tersebut maksudnya, iaitulah nak menceritakan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki sesuatu perkara, benda tu mudah sahaja bagi Allah. Kerana Allah Maha Kuasa. Mudah sahaja bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala nak buat satu-satu benda, mudah sahaja bagi Allah. Seolah-olah kata jadi selalu benda tadi. Itu seolah-olah nak menceritakan dalam ayat tersebut betapa mudahnya Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu perkara. Bukan Allah Ta'ala buat satu-satu perkara dengan perkataan jadi. Bukan. Allah Ta'ala buat satu-satu benda, hal keadaan Allah bersifat dengan sifat kudrat. Yang telah kita belajar dah bahasan sifat kudrat. Apa itu kudrat? Sifat perkuasa Allah. Allah Maha berkuasa. Kuasa apa? Kuasa nak mengadakan dan meniadakan. Jadi bersangkutan dengan perbuatan buat ni sifat kudrat. Ini sifat iradah pula. Apa itu sifat iradah? Iaitu iradah. Makna sifat iradah ni ialah nama bagi satu perkara, nama bagi satu sifat. Sifat iradah ni ialah terkena kepada satu nama bagi satu perkara, satu sifat, yang mana sifat tu yang ada ia sifat tersebut ada di mana? Ada pada zatnya, zat Allah, ada di zat Allah.
Sifat iradah ni ialah satu nama bagi satu sifat yang mana sifat ni ada di Allah. Ada di Allah. Ada bila? Ada pada sedia kala lagi. Sifat iradah di Allah. Allah ada dia sedia kala, tidak ada awal. Sifat iradah ini pun ada sedia kala. Sifat iradah ni ada di zat Allah Ta'ala sedia kala juga. Tiga bahasan. Yang pertama, zat Allah. Zat Allah ni ada sedia kala lagi. Yang kedua, sifat iradah ni juga ada sedia kala lagi. Ada di mana sedia kala tu? Ada sedia kala di Allah Ta'ala sifat iradah tersebut. Itulah dikatakan Allah bersifat dengan sifat iradah. Itu sifat iradah. Jadi sifat iradah ni ialah satu sifat yang ada ia sifat tersebut pada Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, pada diri Allah Ta'ala. Lalu tu manakala sifat ni ada di zat Allah Ta'ala, satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, maka yang terlebih hampir kepada faham itu, maka yang terlebih hampir kepada faham itu, manakala kita tahu sifat iradah ni ialah satu sifat yang ada pula di zat Allah, maka yang terlebih hampir kepada faham, yang terlebih dekat dengan faham pada nak terjemahkan iradah ni, bahawa dikatakan pekehendak. Kita terjemah dengan kata pekehendak. Tak mahu terjemah dengan pekehendak pun tak jadi masalah. Cuma terlebih mudah. Terlebih mudah apabila dikatakan sesuatu yang ada diterjemahkan dengan pe di hadapan. Nak menunjukkan benda tu ada. Sebagaimana contoh yang terdahulu saya buat misal, congkel dengan pencongkel. Yang mana yang ada? Congkel ke pencongkel? Lekat daging lah dekat gigi contohnya. Lekat makanan lah dekat gigi. Nak congkel satu? Orang tak cakap begitu. Nak congkel satu batang. Nak pencongkel. Apabila kita ambil pencongkel, baru dapat kita congkel. Kena ada dulu. Yang mana ada? Pencongkel ke congkel? Pencongkel. Begitu juga untuk terlebih faham, nak menceritakan bahawasanya sifat iradah ni sifat yang ada. Nak ceritanya ada tu sifat tu. Maka diterjemahkan dengan yang terlebih dekat untuk kita faham, diletakkan pe di hadapan. Pekehendak, kudrat, pekuasa, samak nanti, pendengar, basar, pelihat, semua diletakkan pe di hadapan pada setiap sifat-sifat ma'ani, bermula daripada sifat kudrat hingga sifat kalam, terjemahannya ada pe. Saya tak mahu letak pe, saya nak kekalkan dengan kata kuasa, kehendak, melihat, mendengar, berkata-kata. Tak mahu letak pe ke hadapan. Boleh, tak jadi masalah. Boleh juga tanpa ada pe di hadapan. Tapi perlu huraian lah. Perlu huraian. Perlu huraian macam mana? Kalau kita tidak mahu letak pe di hadapan, Allah melihat, hal keadaan Allah itu bersifat dengan sifat melihat. Jadi payah. Allah itu melihat. Hal keadaan Allah bersifat dengan sifat melihat. Susah kita nak faham. Melihat dengan melihat, susah nak faham. Hak mudah kita fahamnya, melihat dengan sifat pelihat. Maka kena terangkan panjanglah pula. Kalau kita kata tidak mahu diterjemahkan dengan pe di hadapan. Kerana diterjemahkan pe di hadapan untuk membezakan antara yang manakah sifat yang ada dan juga yang sungguh. Itu sahaja diterjemahkan dengan pe di hadapan. Yang mana terjemahan pe ni
adalah daripada ulama-ulama yang baru. Bukan ulama yang lama-lama, yang dulu-dulu, sebagaimana kitab Faridatul Faraid, sebagaimana kitab Aqidatul Najin, sebagaimana terjemahan Syekh Daud, sebagaimana terjemahan Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain. Mereka tidak terjemah dengan pe. Mereka hanya terjemah dengan tanpa ada pe. Kudrat, kuasa. Sifat iradah, menghendaki. Sifat menghendaki. Dia terjemah begitu saja. Dia tidak ada pe. Hak pe ni ulama-ulama selepas daripada tu. Iaitulah dimulai oleh Tuan Guru Pak Da'i Mekah. Baquratul Amani. Kitab Baquratul Amani. Maka anak-anak murid dia lah yang membawa terjemahan pe tersebut. Sebelum ni tidak ada pe. Nak ada pe ke tak nak ada pe ke, itu tidak ada masalah. Cuma kita nak faham saja, nak ceritanya ini sifat yang ada. Jadi lalu tu kata pengarang rahimahullahu taala, maka pasal Tuhan kita, pasal tu maksudnya sebab lah, sebab ataupun bahasa kita sekarang, oleh kerana itu, gitu. Maka pasal Tuhan kita bersepakai dengan makna bersifat. Oleh kerana itu, oleh kerana Tuhan kita bersifat dengan sifat inilah, dengan sifat iradat inilah, dia Tuhan kita tu, manakala dia bersifat Allah yang bersifat dengan sifat iradat tu, oleh kerana dia bersifat dengan sifat iradat tu, dia mengadakan apa-apa mungkin. Dia buat segala apa-apa perkara-perkara mungkin. Dan juga dia meniadakan tiap-tiap perkara-perkara mungkin. Allah meniadakan dengan kehendak. Yakni dengan kehendaknya, kehendak Allah. Dan sengeleng tu maksudnya dengan sengajanya, sengaja Allah Ta'ala dia buat. Itu sifat iradat. Sifat iradat ni ialah satu sifat yang tugas dia menentukan. Jadi setiap yang Allah Ta'ala buat ni sekarang ni Allah Ta'ala jadikan kita berada di masjid. Ataupun dulu kita tidak ada, kemudian lahirlah kita. Itu Allah yang buat. Jadi Allah buat ni dengan kehendak dia. Atau dengan kehendak. Itulah panggil sifat iradat Allah. Apabila Allah bersifat dengan sifat iradat, Allah itulah yang menentu segala-gala perkara-perkara ni. Jadi setiap benda yang terjadi ni semuanya telah ditentukan oleh Allah. Sama ada perkara tu perkara yang baik, perkara tu perkara yang tidak baik berlaku di kita, hendaklah kita yakini bahawasanya Allah itu bersifat dengan sifat iradat, maka dia telah menentukan sekalian perkara tersebut. Pada azali lagi Allah telah tentukan setiap perkara ni. Siap dah, Allah Ta'ala tentukan dah. Allah tu qadim sedia kala, Allah bersifat dengan sifat iradat itu sedia kala, Allah menentukan segala-gala yang akan terjadi ni azali lagi. Azali lagi Allah telah tetap. Sama ada perkara tu terjadi pada diri kita tu yang baik, alhamdulillah. Ataupun perkara yang berlaku di diri kita tu perkara yang tidak baik, ujian, musibah, maka kita kena ingat dalam hati kita. Terkadangnya kita lupa, kita tidak ada ihsan. I'tiqad kita ada bahawasanya sekalian perkara ni, baik ke jahat ke yang berlaku pada diri kita, semuanya Allah Ta'ala tetap dah. Inilah qada Allah. Rukun iman yang 6. Qada Allah, ketetapan Allah Ta'ala ke atas diri kita. Kita ada i'tiqad tersebut. Terkadangnya kita tidak ada ihsan. Ihsan ni maksudnya kita kena menjiwai rukun iman yang ke-6 tersebut.
Kena ada rasa dalam hati kita tu. Dengan bahawa setiap musibah ni apabila kita i'tiqad ianya merupakan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala azali lagi, maka kita kena sabar. Kerana ketetapan daripada Allah. Raditu billahi rabba. Redha dengan segala apa yang telah Allah Ta'ala susun. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala tetap. Tak bolehkahlah kita nak mempersalah-salahkan. Tak bolehlah kita nak meleter. Sebab apa ni asyik-asyik kena pada aku selalu ni. Musibah ni asyik-asyik aku. Lama dah aku kena musibah ni. Sebab apa tak kena kepada dia? Contohnya. Itu panggil tidak redha. Tidak redha dengan ketentuan Allah. Tapi kena berubah. Jangan duduk dalam sakit. Ni ketetapan Allah, qada Allah, tak berubah. Itu syariat suruh kita berubah. Adapun dari sudut musibah, ujian, bala, sakit yang kena kepada kita tu, yang tu kita kena sabar, kita kena ingat ini merupakan ketentuan Allah. Dan bala, ujian yang dihadapi oleh seseorang itu, kita kena ingat satu perkara lagi, ianya adalah penghapus dosa bagi kita. Allah nak beri kita syurga. Kasih sayangnya Allah Ta'ala, setiap ujian yang kita hadapi, setiap bala yang kita hadapi, hatta demam sekalipun, ataupun terpijak sesuatu yang tajam sekalipun, itu merupakan penghapus dosa. Demam, ampun dosa setahun demam. Ini semua kasih sayang rahmat Allah. Kita banyak buat dosa. Tapi dengan ujian-ujian tersebut, hapus dosa, hapus dosa, hapus dosa. Yang kita naknya, sabar. Sabar tu kita nak. Semua tadi, penghapus dosa. Tu Allah Ta'ala nak letakkan kita ke dalam syurga. Baik, kembali kepada sifat iradat ni. Sifat iradat ni ialah menentukan setiap perkara-perkara. Allah Ta'ala tentu bila? Azali lagi setiap benda yang akan jadi ataupun yang akan Allah Ta'ala buat benda tu asalnya jadi, akan dihilangkan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala azali lagi. Bahkan yang buruk sekalipun berlaku pada diri kita, itu juga telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan kita ni tergolong daripada ahli syurga ke ataupun ahli neraka ke, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni golongan mana? Ahli syurga ke kita? Kita ni tergolong dalam ahli neraka ke? Siap-siap dah Allah Ta'ala tetap dah. Allah tetap sedia kala lagi. Dan Allah tahu sedia kala lagi. Kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalau macam tu tak perlu buat amal, sebab Allah Ta'ala tetap belaka dah. Allah Ta'ala telah tetap kesemuanya. Kalau Allah Ta'ala tetap aku ahli neraka, aku ahli neraka, malah buat amal. Kita tahu ke tidak kita ni ahli neraka? Itu persoalannya pula. Persoalannya kembali kepada kita pula. Adakah kita tahu kita ni ahli neraka? Tak tahu. Dah tak tahu, usahakan ke arah untuk mendapatkan ganjaran syurga tadi. Tak boleh kita nak takwil ataupun kita nak mempersalahkan takdir tadi. Aku ni ahli neraka dah, aku ni. Ya, malah solat. Malah buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat ibadat. Aku ni ahli neraka. Kita tahu ke kita ahli neraka? Tak tahu. Dah nak mana? Nak syurga, buat ibadat. Ikut perintah Allah. Tu cuma dari sudut i'tiqad dulu. Dari sudut pegangan dulu. Asas akidah dulu. Beriman dengan qada Allah. Beriman dengan setiap apa yang telah ditetapkan ini, semuanya ada. Setiap apa yang terjadi ini, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dikatakan di dalam kitab kita ni, Allah Ta'ala mengadakan apa-apa mungkin
dan juga meniadakan dia kan apa-apa mungkin dengan kehendaknya, dengan kehendak Allah, dan dengan sengeleng, maksudnya dengan sengaja Allah. Tidak dengan tergagah. Bukan Allah Ta'ala buat satu-satu benda ni dengan tergagah, bukan. Tergagah ni maknanya dalam paksaan, bukan. Sebagaimana kita kadang-kadang ada buat satu-satu benda, bukan kita nak, tapi dengan sebab terpaksa. Hati kita tak mahu. Contoh, kita kena, na'udzubillah, contohnya, kita kena gari, ataupun kena igat, kena apa kita panggil, kena rompak ke apa semua. Jadi penjahat tadi kata, mu mesti talak isteri kamu, contohnya. Jadi kita pun lakukan perkara tersebut bukan atas kehendak kita, kerana keterpaksaan. Maka Allah Ta'ala tidak ada buat satu-satu benda ni atas jalan keterpaksaan, tidak ada. Maha suci Allah. Buat langit bumi ni atas jalan keterpaksaan, tidak ada. Adapun makhluk ada begitu. Ataupun dia kata dengan nyanyuk. Nyanyuk ni pun menafikan kehendak Allah lah. Nyanyuk ni maknanya apa ni, contohnya seperti orang tua lah. Orang tua tu dia suka, dulunya dia suka puasa, contohnya. Jadi manakala dia dah tua, nyanyuk dia ni duk teringat puasa tu. Anak dia tanya, cucu dia tanya, cik, tak makan ke? Ay, aku puasa hari ni. Padahal tak, baru je tadi makan nasi 2, 3, 4 pinggan. Ay, puasa pula. Itu nyanyuk. Itu bukan kehendak dia tu. Dia nyanyuk. Allah Ta'ala dia tak buat satu-satu benda dalam keadaannya nyanyuk. Tidak ada, bukan nyanyuk. Tidak buat satu-satu perkara dalam keadaan nyanyuk. Allah Ta'ala buat satu-satu benda tu dengan kehendak dia. Dengan kehendak Allah. Kerana Allah bersifat dengan sifat iradah. Atau dengan lalai. Allah Ta'ala tidak buat satu-satu benda dengan lalai. Dengan galik, leka. Lalai itu galik ataupun leka. Ataupun lupa, tidak. Dan sebagainya. Apa lagi sebagainya? Dalam keadaan mengantuk ke, tersalah ke, tidak. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak mengambil Allah Ta'ala itu akan kelalaian dan juga mengantuk ataupun lupa. Tidak. Allah Ta'ala tak buat satu-satu benda dalam keadaan rupa-rupa tersebut. Allah Ta'ala buat satu-satu benda hak terjadi atas muka bumi ni semua ni, Allah Ta'ala buat dengan kehendaknya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dikatakan sifat iradah. Sifat iradah. Allah Ta'ala menentukan satu-satu perkara, hal keadaan dia tu bersifat dengan sifat iradah. Wallahu a'lam. Kita baca kitab Muniyatul Musalli sekejap lagi.
Allahumma qaman mahmudan innaka la tukhlifu. Kitab Muniyatul Musalli muka halaman 23, kitab Jawi pada baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka tak kala itu, tak kala Jumaat tersebut tidak cukup syarat Jumaat, maka tak kala itu, tak kala tidak mencukupi syarat Jumaat. Apa dia syarat Jumaat yang dimaksudkan di sini? Iaitulah 40 orang yang terdahululah perbahasan dia panjang hari itu. Pada pertemuan kita yang lalu, di mana ada orang yang mengatakan, saya ni walaupun tak cukup 40, saya tetap nak solat Jumaat. Maka hukumnya macam mana? Tak boleh. Tak boleh begitu. Sungguh pun dia kata, saya ni kerana nak berpegang dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang dhaif, yang kata tak cukup 40 boleh. Maka Syekh kita dah jawab dah pada pertemuan kita yang lalu. Yang kata begitu tu maknanya jika memang dalam kampung tu memang tak mencukupi orangnya. Kalau mencukupi, hanya minggu tersebut sahaja nak buat, tak boleh begitu. Tu hak perbahasan hari itulah. Jadi nak sambung pada perbahasan yang hari itu, maka tak kala itu, tak kala kampung kita ni pada hari Jumaat ni tak cukup 40. Wajiblah kita sembahyang zuhur jua. Tak boleh buat Jumaat, kena buat sembahyang zuhur. Ni hak kampung, hak kecil lah, hak tak cukup 40 ni. Kerana apa wajib buat sembahyang zuhur? Sebab tiada diperoleh syarat sah Jumaat. Apa dia syarat sah Jumaat? Iaitulah kena 40 orang. Kemudian dalam 40 tu mesti yang pandai solat, yang tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ni adapun kalau yang datang tu walau cukup 40 tapi tak sah solat dia, tak jadi. Datang dengan pakai t-shirt umpamanya, t-shirt tu tidak bersalah. Yang bersalahnya kelakuan orang tersebut. Apabila tidak cakna dalam bab aurat, maka pakai baju t-shirt ni, terkadangnya pakai seluar ataupun pakai kain, ke tak kira lah. T-shirt ni dia tu singkat. Jenis fashion t-shirt tu dia singkat. Bila kita rokok sujud, kebanyakannya mestilah terselak pada bahagian belakang. Sedangkan seluar yang kita pakai itu bawah daripada pusat. Ataupun kain yang kita pakai itu bawah daripada pusat. Ini yang mesti kita cakna pedulikan. Dia tak sama dengan kalau kita pakai pakaian-pakaian yang memang sewajarnya untuk solat dia. Tidak adalah, walaupun sekarang ni kita kata ada baju baju Melayu yang bersifat moden, yang kita panggil fit, tapi dia tetap labuh di bawah. Dia tetap labuh. Jadi kita solat tu tidak akan memungkinkan menampakkan bahagian belakang kita apabila kita sujud, rokok. Tapi kalau sebaliknya t-shirt, ni cerita t-shirt yang singkat ni. T-shirt tu tak bersalah pun. Tapi kita tu kena pandai. Dan nak pakai singkat, angkatlah kain kita tu sampai ke atas pusat ke, supaya ianya tetap tertutup aurat kita. Tapi kebanyakannya hak kita perhati, siap. Tengoklah. Kalau kita duduk belakang dia, nampaklah bahagian belakang. Ini orang ni tak cukup 40 ni. Tak boleh dibilangkan dia. Kerana apa? Kerana solat dia tidak sah. Maka kata pengarang, maka tak kala itu wajiblah kita sembahyang zuhur kalau tak cukup 40, sebab tiada diperoleh syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat mesti 40, lagi pula mesti yang pandai-pandai daripada solat, yang cukup rukun syarat solat. Tiada berdosa ia meninggalkan Jumaat pada masa itu. Tak apa, tak berdosa.
Cumanya tetapi hendaklah ia penguasa, imam ke, raja ke. Kalau kata raja tinggi sangat. Maknanya raja telah beri kuasa kepada jabatan agama telah beri kuasa kepada imam ataupun yang mentadbir agama dalam kampung dia itulah. Tetapi hendaklah ia yang berurusan dengan urusan agama ni, raja ke imam ke, dia kena bersungguh menyuruh akan mereka itu yang tak pandai tentang solat ni belajar. Dia kena menyeru ahli mukim dia supaya belajar bab solat. Belajar malam dan siang, mesti kena belajar. Itu nak ceritanya bersungguh tu, kena belajar malam dan siang bab solat ni. Kerana ini adalah merupakan perkara yang paling besar sekali dalam hidup kita selepas daripada tauhid. Ni bulan Rejab ni kita maklum dah, secara direct Allah Ta'ala berikan perutusan ataupun kewajipan solat kepada Nabi dan umat Nabi itu di dalam peristiwa Mi'raj. Betapa besarnya ibadat solat ni. Dan haram ia orang yang tak belajar ni, hak tak reti sembahyang ni, dirikan Jumaat. Tak boleh dia. Sebab tiada diperoleh 40. Sebab tak dibilang dia 40. Sebab Fatihah pun tak pandai baca. Solat pun tak reti. Nak kira 40 macam mana? 40 ni mesti yang sempurna, yang pandai, yang mahir dalam solat, baru dikira 40. Maka oleh kerana itu ahli mukim kita tu cukup tapi tak pandai. Maka imam, penguasa agama di tempat tu mesti suruh orang-orang ni yang tak pandai ni kena belajar. Kena belajar. Maka kita mengerasi, kita memaksa amar ma'ruf, iaitulah dengan belajar itu terlebih aula, terlebih elok dan afdal, terlebih baik, yakni daripada kita tidak mengerasi dia. Kerana apa? Kerana menyuruh dia belajar tu. Amar ma'ruf di situ maksudnya suruh belajar tu lah. Kerana wajib lagi fardu ain atas orang yang kuasa daripada kita duduk berbuat ibadat yang adalah ibadat tadi yang mengatakan haram mengerjakan dia. Baik kita suruh dia belajar daripada kita terus melakukan Jumaat yang sedangkan Jumaat kita tu tidak sah. Buat apa buat Jumaat kalau tidak sah? Baik didik mereka ni supaya dia belajar. Ni hak kesinambungan daripada pertemuan kita yang lalu ni. Istimewa lagi tiada sah sembahyang Jumaat atas qaul yang muktamad. Lebih-lebih lagi atas pendapat imam mazhab kita, Imam Syafi'i, pendapat yang kuat. Tak sah Jumaat kalau tak cukup 40 orang. Oleh kerana tak cukup 40 orang, buat zuhur je. Tak perlu buat solat Jumaat. Yang difatwakan dengan ittifaq segala ulama Syafi'i daripada kita memeliharakan qaul dhaif. Qaul dhaif tu hak kata tak apa tak cukup 40. Yang adalah padanya pada qaul dhaif yang kata tidak mengapa tak cukup 40 ni, itu adalah ikhtilaf ulama, berselisih ulama pula yang kata tak apa tak cukup 40 ni. Ikhtilaf ulama menyabitkan dia. Adakah perkataan itu ada daripada Imam Syafi'i, dan yang kebanyakannya mengatakan tiada. Tiada menyabitkan qaul yang mengesahkan dia kan Jumaat dengan bawah daripada 40 pada mazhab Syafi'i. Kebanyakan ulama kata pendapat ni tidak ada sebenarnya. Pendapat tersebut tidak ada sebenarnya. Oleh kerana itu mesti kena cukup 40. Lalu kata dia lagi, kita nak habiskan sedikit lagi. Dan jika dikatakan hamba, dikatakan oleh seseorang hamba yang sembahyang itulah, dia kata saya nak buat juga Jumaat walaupun tak cukup 40. Kerana apa? Kerana nak taklid Imam Abu Hanifah. Saya nak taklid pandangan Imam Abu Hanifah yang mengharuskan dengan 3 orang. Ataupun saya nak taklid Imam Maliki yang mengharuskan 8 orang atau 12 orang atau 20 orang.
Saya nak buat juga jemaah. Tak kira nak buat jemaah. Sebab apa nak buat jemaah? Saya nak ikut pendapat mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata 3 orang pun boleh buat jemaah. Contohnya. Ataupun dia kata saya nak ikut pendapat Imam Malik. Sebab Imam Malik kata pendapat mereka kata 8 orang boleh buat jemaah. 12 orang pun cukup buat jemaah. 20 orang pun boleh. Kata pengarang kita Syekh Daud, itu pun tiada sah taklidnya. Tak sah. Taklid kita begitu tu tak sah. Nak turut pendapat Imam Abu Hanifah, nak turut pendapat Imam Malik, tidak sah begitu tu. Sebab apa tidak sah? Kerana tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu, apa yang wajibnya dan apa yang syaratnya. Orang tak tahu mazhab 2 itu, apa syarat dia. Yang kata boleh 2-3 orang ni mendirikan jemaah, syarat-syarat dia apa? Yang kata 8 orang boleh, 20 orang boleh, bawah 40 boleh ni, syarat wajib dia apa? Tahu ke tidak? Tak tahu. Dah tak tahu, mana boleh ambil ikut-ikut dan macam tu, tak boleh. Ikut-ikut cepuk. Ini sikit, tak boleh begitu. Dia tak boleh begitu. Begitu juga kita nak dalam masalah sentuh isteri kita tu, ketika mana kita berwuduk. Yang mana pendapat tersebut bukan mazhab kita Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i, sentuh isteri berlainan jantina batal wudu. Jadi kita nak ambil pendapat yang kata tak batal. Betul lah pendapat tu tak batal. Tahu ke tidak syarat di mazhab dia? Dia tak sama tu, dia ambil air sembahyang tu, dia tak sama dengan hak kita. Hak kita ni ambil wuduk, contohnya sapu rambut ni ataupun sapu kepala, sekadar mana sikit pun sah dah mazhab kita. Mazhab dia tu kena kadang-kadangnya di pendapat mereka, maknanya kena sebutir kepala. Kena sapu tu sebutir kepala. Kemudian kita ambil hak ceh ni, nak guna pendapat tersebut tak sah. Itu tak boleh. Sama juga dalam masalah ni. Nak ikut pendapat orang, mesti kena tahu dulu syarat-syarat dia macam mana, apa yang wajib bagi dia kena buat macam mana. Nak pindah pada mazhab dia dalam satu-satu masalah, tak jadi masalah, tafadhal. Bukan tak boleh nak ambil pendapat yang lain. Pendapat yang lain itu juga betul, tapi mesti dalam lunas undang-undang yang benar. Bukan cepuk sikit. Hak ni nak ambil dalam mazhab Syafi'i. Hak ni sikit dia yang tak sesuai dalam mazhab Syafi'i, kena ambil tak kena dengan nafsu aku lah, aku nak ambil mazhab lain. Sedangkan dalam contoh dalam bab wuduk tadi, bab wuduknya guna mazhab Syafi'i. Seolah-olahnya di akhirat, seolah-olahnya kalau kita hanya ambil sedikit demi sedikit begitu, di pandangan dia kata, ni bukan wuduk mazhab aku ni. Seolah-olah begitu. Ni bukan pandangan aku ni. Sedangkan mu ambil pandangan tak batal wuduk pandangan aku, tapi wudukmu di pandangan aku tidak sah ni. Kita nak duduk kat mana ketika tu? Sebab tu tak boleh ambil sedikit. Mesti kita kena tahu selok belok apa syarat-syarat dia, apa yang dia buat, baru kita boleh nak ambil pendapat mereka. Kalau kita tak tahu apa-apa, tidak sah. Apakah kira tahu sikit-sikit begitu tak jadi? Itu pun tiada sah taklidnya, kerana tiada orang tahu hukum pada 2 imam itu, apa yang wajibnya dan syaratnya. Dan tidak mestilah daripada keduanya. Apabila kita nak guna pendapat mereka tu, mesti kita kena belajar, tak dapat tidak, supaya kita perliharakan jangan jadi talfiq. Talfiq tu maksudnya bercampur aduk hukum atas segala orang yang awam dan orang yang khawas tiada tahu juga. Orang khawas ni maksudnya orang yang belajar. Orang yang belajar ni pun dia hanya belajar, kalau di Malaysia ni mazhab Syafi'i lah, dia hanya belajar mazhab Syafi'i je. Dia tak belajar mazhab-mazhab yang lain. Sebab tu tak boleh kita guna pendapat-pendapat yang lain, melainkan ada satu-satu ketika yang darurah ataupun ianya bersabit dengan pandangan yang telah difatwakan
oleh majlis-majlis jabatan-jabatan agama. Itu pihak berautoriti. Itu lain pula. Tadi kata tak boleh nak ambil mazhab lain. Tu jabatan agama buat begitu. Itu jabatan berautoriti dalam urusan agama. Atas maslahat dia. Itu lain. Dia tak sama. Baik. Tetapi mazhab diri pun dia tidak tahu. Tetapi dengan mana bahkan mazhab dirinya, diri mazhab Imam Syafi'i yang dia tu mazhab Syafi'i tu pun dia tak tahu ni maksudnya tak belajar habis. Macam mana nak guna mazhab lain? Maka betapa mazhab orang lain pula. Macam mana nak guna mazhab orang lain? Mazhab kita pun kita tak belajar sepenuhnya lagi. Maka hasillah pekerjaan keberatan atas waliul umur, atas orang-orang yang memerintah pekerjaan agama untuk menekankan kepada mereka supaya belajar. Dan dosa yang besar atasnya jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama. Kalau kita tak didik mereka dengan belajar agama, apatah lagi ini fardu ain, dosa kita meninggalkan belajar ilmu fardu ain, dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Tak belajar ilmu fardu ain sedangkan ilmu tu wajib belajar tiap-tiap orang, dia tak belajar. Umpama bab solat, bab sembahyang, itu kan fardu ain kena buat tiap-tiap hari. Puasa bulan Ramadan itu kan setahun kena buat. Tak belajar bab ni dosa besar. Sebab kita masuk dalam ibadat dalam keadaan tidak berilmu, tidak sah. Setiap mereka yang melakukan ibadat bighairi ilmi, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya tidak diterima oleh Allah. Tidak sah amal tersebut yang dilakukan tanpa ilmu. Kerana itu ilmu fardu ain jika ditinggalkan dosa besar. Istimewa lagi sembahyang 5 waktu. Apatah lagi sembahyang 5 waktu. Tidak menghiraukan solat 5 waktu, dosa besar. Dan mendirikan diakan sembahyang 5 waktu dengan berjemaah. Dan mendirikan sembahyang jemaah seperti yang disuruh syarak, maka adalah ia daripada yang terlebih diingkar daripada segala yang mungkar, dan yang terlebih akbar, yang terlebih besar daripada kabair, daripada dosa-dosa besar, dan terlebih afhash, terlebih keji daripada segala perkara-perkara yang haram. Kita meninggalkan belajar ilmu fardu ain itu merupakan sebesar-besar perkara mungkar, sebesar-besar daripada dosa-dosa, sebesar-besar daripada perkara-perkara yang haram. Habis kat situ, wallahu alam. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkufurkan orang yang meninggal sembahyang. Nauzubillah. Mengkufurkan, mengkafirkan orang yang tak solat Jumaat. Tak solat Jumaat pula, yang tak sembahyang. Itu kita akan berbincang pada hadis tersebut pada pertemuan kita yang akan datang. Ini pun jangan ambil sepatah begitu. Nanti kita akan hurai kafir tak kafir ni. Kita tak boleh nak menghukumkan kafir sewenang-wenangnya. Dalam masalah ni kita ada huraian-huraian dia, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.